I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make. Halo, Assalamualaikum guys. Okay, terima kasih. Okay, sekali lagi terima kasih kepada korang dah subscribe channel aku. Selamat datang selamat datang ke channel aku ni. Okay, untuk malam ni, untuk pagi ni, malam. Okay, malam. Malam ni baru 11.30 kan. Sempat lagi dah. Aku nak mengucapkan selamat malam pada korang. Okay, guys, bercerita pasal game week ke 7 sorry, dah masuk ke 6 ke 7 lah. Okay, tak maaf, aku tengah dalam otak aku ni macam-macam fikir. Okay, kerja lagi. Okay, dengan ada beberapa perkara lagi yang aku tak sempat nak buat. Okay, jadi insyaAllah aku akan settlekan dalam minggu ni. Okay, by the way, thank you sekali lagi sebab dah tengok aku punya channel ni. Maaf lambat sikit up. Badan tak berapa nak sihat. Okay guys, untuk malam ni, okay, aku nak up macam biasa video prediction aku untuk game week ke 7. Okay, macam biasa aku nak bagi tahu korang channel aku ni banyak pasal Fantasy Premier League. Dan kalau ikutkan kita bercerita pasal point lah. Okay, ini point aku minggu lepas. Okay, 38. Tak banyak sangat aku dapat. Okay, minggu ni disebabkan mungkin kalau tanya aku, main utama punca point macam ni pada aku adalah pemilihan kapten yang tak berapa nak cantik pada aku. Mulanya aku letak salah, okay, dalam deadline minggu sebelum tu. Okay, kemudian masa live juga aku tukar kepada Gudowan. Okay, kalau ikutkan, okay, secara keseluruhan aku boleh kata tak berapa nak cantik. Okay, tak berapa nak cantik. Point 38. Okay, dalam Alasik sendiri aku dalam 135 tu aku turun kepada 166, dan daripada 2.153.000 tu aku turun kepada 2.720. Tak berapa nak cantik. Okay, berbanding dengan minggu sebelum tu 80 lebih, dan minggu sebelum tu aku letak Haaland. Okay, minggu yang ini aku letak Gudowan. Tak, okay, nak macam mana, tapi aku akan atur balik, aku akan susun balik apa yang patut aku susun sekarang ni. Dan mungkin aku kembali balik kepada main utama aku akan buka cerita ni masa deadline nanti. Okay, ini point aku. Dan kalau ikut pada player yang aku ada, aku tak boleh nak kongsi sekarang, jadi aku kongsi masa deadline nanti. Aku ada Sanchez, aku letak captain keeper aku. Okay, keeper aku Sanchez. Dan 3 player defend kat sini adalah Emerson Royal, Cancelo, Trippier saja yang menjadi. Okay, untuk 5 player yang untuk bahagian midfield aku ada Gudowan, Salah, Martinelli, Grob dengan Harrison. Aku letak Gudowan sebagai captain, dan kemudian Salah sebagai aku voice captain aku. Dan 2 striker kat sini adalah Haaland dengan Jesus. Okay, Jesus tak berapa nak menjadi, Haaland yang menjadi. Okay, aku rasa aku kena fokus macam season lepas. Okay, season lepas walaupun point tak berapa nak cantik sangat, tapi bukan point lah, ada segi rank aku rasa tak berapa nak cantik, 100 lebih juga. Okay, secara keseluruhan dah sampai game week ke 38 tu. Tapi aku mengkekalkan satu captain season lepas. Okay, dan season ni aku rasa dah start game week ke 7. Aku akan plan untuk letak, mencari captain yang terbaik dalam setiap game. Okay, itu kita akan macam biasa deadline kita akan buka. Okay, okay, ini untuk point 38. Okay, sekarang ni kita masuk prediction kita game week ke okay, game week ke berapa dia tu? Game week ke 5, ke 6, sorry, ke 6. Aku rasa susul game week ni. Okay, aku ingat game week ke 6 minggu lepas. Okay, hari Ahad baru ni. Okay, habis last game, game yang agak menarik pada aku, iaitu antara Man U dengan Arsenal. Okay, okay guys, ini antara prediction aku. Okay, sebelum tu aku boleh cerita pasal game-game yang menarik dalam game week ke 6 tu lah. Okay, antaranya lah, seperti biasa aku dah cakap sebelum tu, Everton dengan Liverpool. Itu pun pada aku agak menarik sebenarnya. Dan aku sendiri dah bagi tahu masa deadline tu, dalam aku punya
dalam aku punya video prediction aku tak ingat, tapi dalam deadline aku rasa aku ada sebut benda ni. Tak semudah tu sebenarnya untuk Liverpool menang bertemu Everton pada aku. Kalau menang pun mungkin 2-1 atau 1-0, tapi akhirnya keputusan adalah seri 0-0. Perlawanan pada aku agak menarik sebenarnya antara dua tim ni. Okay, jiran kan, dekat-dekat kan, tapi aku rasa ini adalah perlawanan menarik dalam minggu tu. Okay, Salah tak ada gol, okay, Luis Diaz pun tak ada gol, tapi dari segi attack aku boleh kata didominasi oleh Liverpool sendiri. Tapi tak ada apa-apa jaringan, tak ada kemenangan tu yang tercedok sikit untuk player-player fan. Siapa player yang letak salah captain tu confirm tercedok punya lah. Okay, dari segi statistik boleh aku tengok nampak kat sini 3961 bro. Okay, agak tinggi sebenarnya. Okay, shoot ada sampai 23 untuk Liverpool dan 14 untuk Everton. Dari segi shoot on target 8 Liverpool, 3 Everton. So kita boleh nampak kat sini siapa yang ball position yang agak tinggi sebenarnya daripada Liverpool. Kemudian second game yang aku boleh kata yang menarik sebenarnya dalam minggu tu adalah pertemuan antara Nottingham Forest dengan Bournemouth. Okay, pada aku game ni agak menarik pasal kedua-duanya terlibat dengan champion Liga Kedua England. So aku rasa memang aku tak nafikan, aku menunggu game ni sebenarnya. Dan keputusan sendiri pun kita dah tahu 2-3 dan ada jaringan daripada Solanke ni, tak silap aku. Ini aku cerita kejap lagi lah. Okay, yes, kalau terus terang aku cakap memang game agak menarik. Dan dari segi jaringan yang ada 5 tu sebenarnya tak silap aku Nottingham Forest yang agak mendahului dalam game tu. Ya, aku tak berapa nak okey lagi, tak selesa. Okay, Nottingham Forest leading dahulu 2-0, iaitu jaringan Koyate dengan Brandon Johnson. Okay, penalti. Dan kemudian Bournemouth sendiri buat comeback dalam game tu, hasil jaringan Philip Billing dengan Solanke dan Anthony lah. Okay, itu untuk perlawanan antara Nottingham Forest dengan Bournemouth. Kemudian game yang terakhir aku rasa agak seronok nak tengok dalam minggu tu adalah perlawanan antara Arsenal dengan Liverpool, Arsenal dengan Man U. Perlawanan Man U dengan Arsenal pada aku. Okay, bermain dekat Old Trafford sendiri, dan ini adalah kali pertama untuk Anthony sendiri gol. Anthony bermain. Okay, dan Anthony sendiri pun menjaringkan 1 gol dalam perlawanan tu. Kemudian 2 gol adalah Rashford sendiri. Okay, dan 1 jaringan daripada Saka. Pada aku ini adalah perlawanan taktikal pada aku. Ini perlawanan taktikal. Aku boleh cakap sejauh mana Ten Hag boleh hadapi Arteta yang terlalu obses. Pada aku terlalu obses nak menang, dan terlalu obses untuk attack bahagian Man U lah. Okay, bahagian defense Man U untuk menghasilkan jaringan. Pada aku, yes, aku boleh cakap ini perlawanan taktikal pada aku. Pada permulaan kita boleh nampak yang Anthony berada betul-betul dalam first E, dan kita boleh nampak Ten Hag sendiri menggunakan Sancho, menggunakan Rashford, menggunakan Bruno Fernandes dan menggunakan Anthony untuk bahagian attack. Dan kita boleh tengok sejauh mana Gabriel dengan Saliba sendiri nak kontrol 4 player yang ada pada Man U. Dan aku tak nafikan Rashford agak bagus dalam game tu. Okay, aku tak nafikan. Okay, dan selepas tu bila dikeluarkan Anthony tu, kita nampak Ten Hag cuba menggunakan Ronaldo dalam game ni. Dan aku nampak Ronaldo sendiri adalah pada aku sebagai umpan untuk memperlekakan, bagi aku untuk melekakan Arsenal untuk fokus pada Ronaldo. Iaitu kalau kita tahu mungkin player Man U akan sendiri bagi bola pada Ronaldo. Dan kita tengok dalam game tu pun, selain Rashford, aku boleh katakan Eriksen pun agak bagus dalam game tu. Tapi aku tak cakap lah yang Arsenal tak bagus. Pada aku game perlawanan antara Man U dengan Arsenal ni, pada aku aku boleh kata didominasi pada aku Arsenal lah. Tak silap aku 60% ball position daripada Arsenal sendiri. Ada attack, attack yang kurang menjadi
biasalah, aku dalam game ni aku boleh kata Saka tu tak berapa nak cantik game sangat. Okey. Berbanding kalau kau tanya aku untuk kalau tanya orang lain, tak selaku Martinelli pun tak berapa sangat. Tapi aku nampak lagi Saka kot. Okey, walaupun dia ada jaring gol, okey, pada aku banyak loss daripada dia. Okey, agak rugi kat situ sebenarnya. Dari segi total shoot aku boleh nampak Arsenal lagi mendalui lah pada aku. Dah 10-16 lebih kurang, dan shoot on target kat sini adalah lebih kepada Man U. Man U agak banyak on target kat sini. Okay guys, kita masuk prediction player. Itu dah habis bahagian tu. Okay, sekarang ni kita masuk prediction player minggu ke-6 tu. Okay, macam biasa 6 player yang aku letak sebelum ni, dan aku dahulukan dulu dengan player yang menjadi yang tak menjadi. Okay, antaranya Malaysia, Neves, Almiron, Alvarez. Okay, Alvarez tak main. Okay, kita abaikan. Okay, ini antara prediction yang biasa, kadang-kadang jadi, kadang-kadang aku kena, kadang-kadang tak kena. Okay, sebab aku terfikir yang akan ada USL, dan Pep sendiri akan mengubah sedikit taktikal menggunakan Alvarez pada aku. Tapi mungkin otak aku tak sama dengan Pep kot. Okay, Pep berfikir benda lain. Nampak yang Haaland harus digunakan setiap game pada aku. Mesin kat situ pada aku, mesin Man City untuk season ni. Itu yang aku boleh nafikan. Okay, kita abaikan pasal Alvarez. Untuk Almiron dan Neves, Malaysia. Okay, dalam game ni aku tak cakap Malaysia perlu ada clean sheet kat sini, sebab aku rasa memang akan ada pada awal ni, memang akan rasa ada bolos juga dari Malaysia. Tapi aku suka Muhammad ni sebenarnya. Aku memang suka Muhammad ni sebab rajin. Okay, agak bersemangat. Itu yang seronok pada Malaysia ni. Dan aku boleh katakan dalam game ni, kalau kau tengok statistik dari segi attack sebenarnya, kalau kau tengok dari segi defense, aku rasa agak tinggi untuk Malaysia ni sebenarnya. Okay, aku tengok dulu ada tak aku dapat untuk Malaysia ni. Sambil-sambil tu aku sembang pasal Neves. Okay, untuk Neves pula, perlawanan antara Wolf dengan Trentham, aku boleh katakan game tu sepatutnya aku dah target sebelum ni, iaitu akan dimenangi oleh Wolf sendiri. Dan yes, ada jaringan daripada Podensi. Okay, Podensi, dan kemenangan juga 1-0 pada Wolf bertemu dengan Trentham. Okay, bermain dekat Wolf punya tempat. Okay, dan ada kemenangan. Okay, Neves pula untuk aku adalah dalam prediksi sini, dalam point kat sini adalah 2. Jadi yes, aku mengharapkan lebih sebenarnya daripada Neves ni. Okay, dan kemudian Almiron pula, yes, aku tak nafikan game Newcastle dengan Crystal Palace berkesudahan dengan seri. Okay, dalam game ni aku boleh katakan sedikit permasalahan sikit bahagian Newcastle punya attack pada aku. Sebab sepatutnya okay, Semi tak main. Okay, bila Semi tak main, bukan aku nak kata yang Semi tu perlu ada dalam setiap game, perlu ada dalam game, tak. Tapi pada aku Mamat Semi ni adalah player yang sentiasa kucak-kacikan bahagian defense sebenarnya untuk Oppo lah pada aku. Tapi bila tak ada Semi kat sini, agak bermasalah sikit sebenarnya bahagian attacking Newcastle. Untuk Crystal Palace pada aku, untuk attacking pula tak ada masalah pada aku. Cuma mungkin disebabkan Newcastle punya defense agak bagus kat sini. Itu untuk Almiron lah, dan 3 poin saja kat situ. Ada keputusan seri dan situ kat slide ada clean sheet lah. Okay, untuk Malaysia ni, aku sebenarnya nak fokus pada Malaysia. So aku lebih suka tengok dari segi, okay, yang kita tengok statistik boleh kat sini adalah statistik bahagian attack. Okay, menu okay, Malaysia. Okay, kita tengok sini tak nampak sangat. Okay, tengok yang lain. Okay, ini untuk Malaysia dan ya. Okay, trail Malaysia. Okay, dari segi
kita tengok dari segi, kita boleh nampak dari segi defense. Okay, aku tak dapat nak tangkap dekat mana defense. Okay, tak apa, aku rasa kita abaikan ni. Okay, jadi nanti lagi berpanjangan sangat benda ni, agak susah, agak lama nanti pula kan. Okay, kita masuk player yang kedua, yang terbaik lah dalam game week ke-6 tu, iaitu Trossard dengan Solanke. Akhirnya untuk extra aku menjadilah Solanke ni. Okay, Solanke, okay, aku rasa aku sebut betul kot. Okay, Bournemouth punya player, dan dalam game tu aku boleh kata pertemuan Nottingham Forest dengan Bournemouth antara game yang aku rasa nak tengok juga sebenarnya. Sebab kedua-dua tu terlibat dengan champion game, okay, dalam England punya Liga kedua, dan 12 poin kat situ, ada 1 gol, ada 1 assist, ada bonus lagi. Dari segi statistik aku nak kata tinggi sangat tak adalah, sebab aku rasa dari segi attack yang ada segi shoot dengan on target kat situ, itulah jaringan sebenarnya. Okay, untuk Solanke. Kemudian Trossard pula dalam game bertemu dengan Brighton, bertemu dengan Leicester City, aku boleh kata best. Aku rasa itu pun antara game yang paling best aku rasa. Sebab apa? Bermain dekat Brighton punya tempat, dan kita tahu sendiri Leicester sendiri tak ada apa-apa jaringan lagi. Yang ini yang permasalahan pada Leicester. Okay, player yang mantap, ada permasalahan, kita akan tengok juga permasalahan tu kat nanti kejap lagi. Okay, ada gol daripada Trossard ni 5 kat situ, 1 gol 5 point. Kemudian ada assist 1, iaitu 3, kemudian ada bonus. Yes, untung pada aku siapa yang ada Trossard dalam game tu. Untuk Grob, okay, Grob mungkin ada yang memilih Grob. Okay, Grob Grob tak silap aku point tak berapa nak cantik sangat Grob. Okay, untuk Gross, okay, Gross lah. Untuk Gross 5 point saja. Okay, 5 point saja. Kat situ pun ada satu assist, minute play yang 2, 1 assist, maknanya ada kat situ ada 3 point, 5 point lah. Yes, cukup 5 point. Tapi itulah dari segi statistik yang kita boleh tengok pada Trossard. Dari segi on target dengan shoot on target tak ada berapa nak tinggi sangat, dan itulah jaringan dia. Dan segi kipas yang tinggi pada Trossard, tapi game tu best. Okay, serius, bukan best dari segi apa tau, dari segi sejauh mana Brighton boleh pergi untuk season ni, kita boleh nampak kat situ. Dan pertemuan game yang bertemu Leicester ni adalah pertemuan yang ke-6, dan tak silap aku ini adalah kemenangan yang ke-4, tak silap aku, kemenangan ke-4 untuk Brighton. Okay guys, ini 6 player yang aku dah sebut. Sekarang ni kita masuk ke player seterusnya. Okay, bahagian seterusnya, player seterusnya. Aku banyak tersasul kot malam ni. Okay, kejap Okay, ini antara player prediction kita minggu ni. Okay, game week ke-7. Dan game week ke-7 ni pada aku ada beberapa perlawanan juga macam biasa. 3 perlawanan yang aku pilih dalam minggu ni, game week ke-7. Antara ni lah yang pada aku yang agak menarik adalah, okay, kita ada Fulham dengan Chelsea. Okay, Chelsea ada kemenangan minggu lepas. Fulham ada kalah dengan Spurs 2-1. Chelsea ada kemenangan 2-1 dengan West Ham. Okay, tak apa, aku rasa itu tak berapa nak best sangat je. Tapi kalau siapa ada Mitrovic, ramai yang menunggu lah sebenarnya. Siapa ada Andres, pada aku ramai juga menunggu. Bournemouth dengan Brighton. Okay, aku tak rasa ini game best. Okay, Leicester dengan Aston Villa. Okay, Aston Villa terkedudukan yang ke-17, dan ada 1 kemenangan, ada 1 seri dan 4 kekalahan. Leicester tak ada lagi apa-apa kemenangan. Okay, jadi mencari juga kemenangan untuk Leicester ni. Okay, Liverpool dengan Wolves, aku tak rasa juga. Okay, tapi perlawanan ni akan lebih banyak fokus pada Salah dan Luis Diaz. Pada aku rasa kita boleh abaikan gol Salah kot. Aku rasa kita boleh kena fokus pada tim play lain pada Liverpool. Mungkin kalau kau tanya aku, Luis Diaz agak menarik. Okay, untuk Southampton dan Brentford, game ni disebabkan Tony ada jaringan hat-trick season minggu lepas. Okay, bersebut pasal Tony aku, kita nanti cerita.
Untuk game ni aku boleh kata Brentford akan cuba kekal dalam game ni. Okey, cuba kekal kemenangan dia. Okey. Dan kita tahu Southampton sendiri dalam kedudukan yang ke 12. Jadi mencari juga kemenangan seterusnya, itu tak silap aku kemenangan ketiga tak silap aku. Untuk Man City dan Spurs, ini pun salah satu, ini pada aku perlawanan yang agak menarik. Okey, antara perlawanan yang agak menarik Man City dengan Spurs. Okey, kalau ikut pada pertemuan kedua-dua tim ni, aku boleh katakan ada kemenangan last, tak silap last season tak silap aku Spurs menang last tu. Okey, kejap yes, ada kemenangan Spurs season lepas, iaitu game terakhir, tak silap aku game hujung-hujung kot, untuk season lepas. Okey, kemenangan 3-2. Spurs sebelum tu ada juga kemenangan 1-0. Man City okey dalam EFL Cup bertemu Spurs, menang 1-0. Tahun 2021 ada 2 game, 2021 punya game Man City menang, Spurs kalau kau tanya aku lebih berpihak kepada Spurs lah. Okey, dari segi game bertemu kedua-dua tim ni, Man City dengan Spurs, dari segi home aku boleh katakan lebih banyak berpihak kepada Man City. Okey, 2, 3, 5 dalam perlawanan yang ada latest ni, aku boleh katakan Man City mempunyai kemenangan 2 kat sini. Okey, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Satu kekalahan tu season lepas lah. Okey, dan lain tu tak silap aku boleh dikatakan rekod yang tak berapa nak lama lah, boleh kata 2021 jugalah. Okey, ada kemenangan 1-0 dekat home dan 3-0 dekat home. Okey, jadi kita tunggu dalam game ni, tapi aku rasa ramai yang akan berpihak kepada Man City pada game ni. Okey, seterusnya, perlawanan seterusnya aku boleh kata kat sini adalah pertemuan antara pada aku Crystal Palace dengan Man U. Okey, ini antara game yang aku rasa nak tengok juga. Okey, disebabkan sejauh mana aku nak tengok Man U boleh maintain dalam game ni. Okey, bertemu dengan Crystal Palace dekat Crystal Palace punya tempat. Okey, jadi automatic Man U akan away game ni. Kemudian satu lagi game. Okey, dalam satu game lagi ni aku boleh katakan game antara Fulham dan Chelsea. Okey, sebab dalam game ni Fulham bermain dekat home, dan aku nak tengok juga sejauh mana Chelsea boleh untuk mencari kemenangan kat sini. Okey, aku tak juga nak tahu juga adakah Auba ada. Auba dah ada. Okey, Auba dah ada kat Chelsea. Ada kemungkinan game ni akan Auba main. Okey, kita tunggu. Okey, itu antara tiga player yang aku rasa 3 game yang kita nak tengok. Okey, kemudian kita bercerita pasal prediction untuk minggu ni. Okey, yang pertama adalah Gabriel. Dalam game ni dalam game seterusnya Arsenal dia akan bertemu dengan Everton. Okey, main dekat home, dan seperti biasa ada kekalahan minggu lepas game week ke-6 dengan Man U. Jadi aku tak rasa yang Arsenal akan berdiam. Okey, untuk Everton pula ada game seri dengan Liverpool, dan kita tahu Arsenal berada di puncak tertinggi sekarang ni, nombor 1, dan Everton sendiri dalam kedudukan yang agak tak berapa nak okey, sebab kalau ikutkan tak ada apa-apa kemenangan daripada Everton. Ada 4 seri, ada 2 kekalahan dalam kedudukan ke-16. Aku boleh katakan ini antara player yang rasa nak tengok juga defend. Okey, agak bagus sebenarnya. Dari segi game bertemu dengan Man U minggu ke-6 tu, boleh kita katakan ada shoot daripada dia. On target 0.02 expect goal dan 0 key pass untuk 0.0 expect assist. Okey, minggu ni bertemu Everton. Jadi selepas tu dia akan bertemu dengan Brentford, dan kemudian bertemu dengan Spurs, dan game week ke 8, 9, 10. Okey, game week 10 mungkin kalau ikut 10 lah pengiraan aku lah. Okey, akan bertemu dengan Liverpool. Masih lagi kita boleh berpegang player Arsenal ni dalam beberapa game ni, dan aku tak rasa yang
ada permasalahan untuk Arsenal bertemu dengan tim yang agak besar, contoh macam Liverpool, Man City pada aku. Cuma mungkin ramai mengatakan Arsenal bertemu dengan tim yang okey, yang biasa-biasa boleh menang. Bertemu dengan tim besar-besar, susah kan. Jadi kita tunggu untuk Gabriel ni. Kemudian player yang kedua kat sini adalah Luis Diaz. Guys, kalau kau tanya aku ada salah. Okay. Dan sebelum tu aku ada Luis Diaz juga. Tapi dalam game ni dia akan bertemu dengan Wolves dekat home. Dan tak silap aku, Wolves adalah tim yang kurang maksudku kurang bolos, tak silap aku. Wolves ada 3 jaringan, ada 4 bolos saja, kurang jaringan bolos dia. Adakah Liverpool akan buat kemenangan yang 9-0 lagi? Kita tunggu dalam game tu. Bertemu dengan Everton, Luis Diaz. Dalam game tu aku boleh katakan shoot yang ada bagus juga pada Luis Diaz berbanding kosong lah. Kalau tak ada langsung rugilah kan. 3 point masa game tu. Kemudian dari segi shoot, 2 shoot on target kosong, expect goal 0.13, kipas yang ada juga dekat situ 2 dan 0.21 expect assist. Bertemu dengan Wolves minggu ni dan kemudian akan bertemu Chelsea, Brighton dengan Arsenal. Aku tak ada player Chelsea, jadi aku tak ada masalah kat sini memegang player Liverpool. Dan kalau kau tanya aku sendiri ada salah. Tapi ramai yang tengah berkira ya. Ramai yang tengah berkira sebenarnya sama ada nak mengekalkan salah atau kalau tanya aku, mungkin minggu ni adalah minggu terakhir untuk memegang salah. Sekiranya kalau masih lagi tak berapa nak menjadi, aku rasa dah boleh cari player lain lah. Aku rasa Luis Diaz kot untuk pegang gini. Itu player yang kedua. Dan player ketiga kat sini adalah Harrison. Kita tak ada Rodrigo. Rodrigo injured sampai 10 hari bulan. Dan aku rasa selain daripada Harrison pun boleh pegang juga dalam pemilihan untuk player Leeds ni. Bertemu dengan Brentford, last game week ke-6 tu kalah dengan 5-2. Dalam game tu aku boleh katakan Brentford lagi bagus lah sebenarnya dalam game tu. Dan kalau kau tanya aku, ada jaringan daripada Tony sendiri dalam game tu. Ada hat-trick. Untuk Harrison pula, aku boleh katakan dalam game tu tak berapa nak cantik dari segi shoot on target dengan expect goal kosong kat situ. Banyak fokus pada defense. Dari satu segi kipas pada aku nice, cantik, 0.08 SPS. Cuma pada aku untuk game Leeds minggu ni adalah game yang paling mudah sebenarnya, bertemu dengan Nottingham Forest. Kalau ikutkan kedudukan, Nottingham Forest pun nombor 19 bermain dekat home. Ini adalah satu advantage sebenarnya untuk Leeds sebenarnya. Dan siapa yang ada player Leeds ni, aku terus terang pada korang kekalkan dulu sampai minggu ni. Bertemu dengan Man U, mungkin korang boleh berfikir-fikir sama ada nak masukkan atau player Leeds atau tak. Mungkin boleh letakkan dekat bench. Kemudian untuk player yang seterusnya adalah Zaha. Perlawanan yang aku tadi kata agak menarik antara Crystal Palace dengan Man U. Dan aku nak tengok sejauh mana Man U boleh pergi dalam game ni. Kalau ikut pada pertemuan game-game yang ada pada Man U, tak silap aku ada 3 game yang sebelum bertemu dengan Arsenal tak ada apa-apa jaringan. Aku boleh katakan ini adalah satu sebelum bertemu dengan Arsenal ada 3 kemenangan, iaitu bertemu Liverpool 2-1 dan kemudian ada 2 kemenangan kat situ dengan keputusan ada clean sheet kat situ. Bertemu Northampton dan bertemu Leicester City, bermain dekat home, bermain dekat away. Aku rasa tak ada masalah, tapi cuba macam aku cakap tadi lah, sejauh mana Liverpool boleh bermain dengan tim Crystal Palace. Dan aku fikir game ni akan menarik disebabkan Zaha sendiri pun ex Man U. Dan kita tengok macam mana Zaha punya point pada aku untuk season ni agak menarik pada awal-awal musim ni. Aku boleh katakan ini agak player ni agak bahaya sebenarnya untuk Man U. Dia kena jaga-jaga. Kalau ada kemenangan, kalau kau tanya aku untuk Man U mungkin ada kemenangan 2-1. Aku tak rasa akan ada clean sheet kat situ. Itu yang aku boleh cakap pada korang.
ada segi statistik untuk Zaha, 3 shoot kat situ, 1 on target, 0.08 untuk expect goal dan 1 kipas dan 0.9 expect assist. Dari segi untuk nak pegang dalam game bertemu dengan tim-tim lain, okay, minggu ni dia akan bertemu dengan Man U lah, okay, home, main dekat home, dan kemudian dia akan bertemu dengan Brighton. Okay, Brighton kalau kau tanya aku, ramai manager FPL tengah pegang. Okay, mungkin kalau kau tanya aku, ramai ada Sanchez, mungkin ada Gross, mungkin ada Trossard. Tapi sekiranya kalau ada Zaha dan kau rasa player yang ada pada kau untuk Brighton tu adalah midfield ataupun forward, aku rasa tak ada masalah. Tapi kalau ada defend, mungkin korang kena berkira-kira sebab Crystal Palace akan bertemu dengan Brighton. Aku lebih boleh kata dalam gitu boleh berpihak pada Brighton lagi lah, bermain dekat home. Okay, advantage pada Brighton. Okay, kemudian player yang kelima kat sini adalah Mitrovic, bertemu dengan Chelsea. Yes, macam aku cakap tadi, last tadi adalah game bertemu Chelsea dengan Fulham dengan Chelsea. Okay, ini aku meletakkan Mitrovic disebabkan kepincangan yang ada pada permasalahan yang ada pada Chelsea sendiri. Okay, iaitu dari bahagian attacking. Mungkin kemasukan Aubameyang akan menjadi satu efek, akan menjadi satu impact. Okay, efek pula, impact pada Chelsea sendiri. Okay, sebab kita nampak situ kekurangan pada attacking Chelsea sendiri. Okay, dari segi point, aku rasa Mamat ni sentiasa point agak cantik. Last yang aku tahu game ni adalah 5 point, dan dari segi game week yang ada, aku boleh katakan Mitrovic adalah agak bagus sebenarnya. Daripada minggu ke-1, okay, ada saja jaringan, tidak termasuk game week kedua. Game week kedua tu bukan tak ada jaringan sebenarnya, ada jaringan, iaitu jaringan penalti yang tak masuk. Okay, jaringan penalti yang tak masuk. Tapi kalau masuk straight, terus terang aku cakap, straight game dia ada gol. Dan kat sini dah ada 6 gol daripada Mitrovic, dan setiap game paling minimum yang aku boleh kata kat sini adalah 5 point. Dan shoot kat sini untuk Mamat ni adalah 5 shoot, 3 on target, 0.19 expect goal, 1 kipas dan 0.06 adalah expect assist. Yes, agak susah sebenarnya bertemu dengan Chelsea. Tapi dari segi performance yang ada pada Chelsea sekarang, aku rasa tak ada masalah untuk Mitrovic untuk tebus bahagian defend. Okay, itu yang aku boleh nampak. Dan dari segi pemilihan player ni untuk pegang agak lama, yes, selepas bertemu Chelsea, korang fikirlah, boleh nampak kat sini dia akan bertemu NFO, Nottingham Forest away, kemudian akan bertemu Newcastle, kemudian akan bertemu West Ham. Newcastle tu agak susah sikit. Sebab itu aku cakap untuk segi pemilihan warna sini kan, aku rasa korang dah nampak dia macam korang boleh tengok dekat FT, dekat Fantasy Premier League kan. Okay, korang boleh nampak. Okay, warna merah tu adalah tim yang agak susah sikit nak mencari kemenangan. Okay, and warna hijau tu agak mudah. Tapi aku rasa untuk selepas lawan Chelsea tu, aku rasa ramai yang gila yang akan pegang Mitrovic ni. Jadi kita tunggu keputusan antara Fulham dengan Chelsea. Kemudian player yang kena kat sini adalah Adam Armstrong. Okay, player ni sebenarnya nama dia agak panjang, sebab itu aku tarik extra kat situ kan. Okay, untuk Adam Armstrong. Okay, agak susah nak sebut nama ni. Okay, untuk Armstrong pula. Okay, pertemuan Southampton bertemu dengan Brentford. Okay, ramai yang meletakkan Brentford kemenangan, tapi aku sedikit berbeza kat sini sebenarnya, sebab aku nak tengok Mamat ni dalam game tu. Dan kalau ikut pada pertemuan game-game yang akan datang, 2 game yang aku rasa bukan nak kata mudah lah untuk Southampton, tapi dari segi performance yang ada pada Southampton sekarang, aku boleh katakan ini adalah satu permulaan yang agak mudah sebenarnya untuk Southampton. Brentford, selepas game bertemu Brentford lah, Aston Villa sendiri pun dalam kedudukan yang ke-17, dan Everton sendiri pun dalam kedudukan ke-16, dan agak mudah dari segi kedudukan table lah. Okay, dan Southampton sendiri kat sini ada 2 kemenangan, ada 1 seri, 3 kekalahan. Cuma aku meletakkan Armstrong ni disebabkan game terakhir home dia pada aku, iaitu pertemuan antara Southampton dengan Chelsea. Dalam game tu ada kemenangan Southampton dekat home 2-1 dengan Chelsea. Jadi aku rasa akan menjadi satu game yang agak
harus juga korang tengok lah. Okay, dari segi statistik aku boleh katakan 2 shoot kat sini, 0 on target. Untuk Armstrong 0.10, expect goal 0, untuk kipas 0 juga, expect assist. Tak berapa nak cantik, sebab tak silap aku Mamat ni sekarang ni berada dekat belakang siapa player ni, player Shantam depan. Yap, aku confirmkan, iaitu Cik Adam. Okay, Cik Adams kita berada depan. Tak silap aku Mamat ni sebenarnya kalau ikut pada formation dia lebih kepada attacking. Okay, aku rasa itu saja kot untuk minggu ni. Untuk kali ni aku bercerita pada korang player agak yes, aku baru tengok Armstrong ni kalau ikutkan dudukan dia adalah forward, dan dari segi perlawanan dia bertemu dengan Chelsea, last bertemu dengan Chelsea dekat home, aku boleh katakan Southampton akan menggunakan 4-5-1 macam tu lebih kurang, dan Adam Armstrong diletakkan di bahagian kiri Southampton sendiri, dan Cik Adam di hadapan. Okay, aku rasa minggu ni itu saja untuk kali ni. 6 player aku dah sebut. Sebelum tu prediction point pun aku dah tunjuk sikit, dan pemilihan game-game yang ada pun aku dah tunjuk pada korang. Dan satu lagi perkara yang aku nak tunjuk pada korang, aku nak beritahu korang adalah main topik kita minggu ni. Okay, main topik minggu ni aku adalah tentang Leicester. Okay, sejauh mana Leicester cuba mencari kemenangan yang ada sekarang ni. Okay, kalau aku tanya aku bukan apa, sebab situ dalam tu ada satu player yang favourite aku kat sebenarnya. Okay, iaitu Maddison sendiri. Okay, cuma Leicester City tak ada lagi kemenangan. Ada 6 game yang dah bermain, tak ada apa-apa kemenangan. Ada 1 game seri, ada 5 kekalahan. Apa yang telah berlaku sebenarnya pada Leicester? Okay, kita tengok sedikit. Okay, sebenarnya Leicester tak terlibat dengan apa-apa game dalam game week pertama, game week kedua dan game ketiga. Masih lagi kekal, aku nampak macam masih bermain dengan EPL. Tak ada. Selepas tu masuk selepas game week ketiga tu ada satu EFL Cup. Okay, pada aku tak ada masalah untuk Leicester ni. Okay, seterusnya selepas EFL ada pertemuan game week keempat bertemu dengan Chelsea. Okay, Chelsea siap ada kad merah pun masih lagi tak boleh dapat kemenangan tu. Aku tak tahu permasalahan pada Leicester. Okay, kemudian seri pun tak silap aku, seri dengan Brentford pun game week pertama. Kemudian kalah dengan Arsenal 4-2. Leicester City kalah dengan Southampton main dekat home. Okay, 2 home, seri 1. Okay, kalah juga dengan Manchester United. Okay, kita faham, tak apa, itu Manchester United tak apa lagi. Tapi untuk game-game yang lain ni, okay, tak ada. Sebenarnya yang ada pun dia terlibat hanya EFL Cup berbanding dengan, tak silap aku, berbanding dengan West Ham. West Ham terlibat dengan beberapa game, iaitu game Conference League. Terlibat dengan Conference League dalam game week, start game pertama tu sampai ke game week ke 1, 2, 3, 4. Dalam 4 game minggu tu dia ada Conference League 2 game bertemu dengan Whitbog FF dengan Whitbog FF. Okay, home away kat sini. Itu untuk West Ham. Itu aku tak nafikan game agak padat, jadual yang agak padat. Tapi untuk Leicester, aku tak nampak kepadatan kat situ. Okay, aku tak nampak player yang cantik macam Maddison ada jaringan dalam game week beberapa game week tu. Aku rasa okay, aku tak tengok juga sebenarnya apa yang ada pada masalah pada Leicester ni. Okay, last game bertemu dengan Brighton, kalah 5-2, jaringan yang agak tinggi. Kalau di segi injured player, Adam Lallana tu satu injured, Jeremy Sarmeto tu injured, Jacob Mode injured. Adakah permasalahan bila Fofana tu keluar terus jadi masalah ni? Tak. Pada itu aku sebut salah, itu aku sebut Brighton punya player. Okay, kita tengok Leicester. Okay,
kalau ikut pada player yang injured hanya Ricardo Pereira dengan Bertrand, okey, yang saja, yang Ryan Bertrand, okey, saja yang injured. Yang lain-lain tu tak ada masalah sebenarnya. So apa yang ada masalah pada Leicester ni? Okey, kita tengok player yang ada pada Leicester sekarang. Kita tengok total point. Okey, total point aku tak dah. Nah, Madison ni 22 point. Dan setiap aku boleh katakan okey, tiga game awal pada aku agak menarik untuk Madison. Ada 5 point, 7 point, 7 point, dan kemudian agak terceduk. Okey, apa permasalahan pada Leicester City? Kalau kau tanya aku, elaklah menggunakan player-player Leicester City sekarang ni. Okey, jadi itu persoalan main topik kita minggu ni. Okey, jadi mungkin korang berfikir sama ada nak ambil atau tak, okey, untuk player Leicester City. Minggu ni dia bertemu dengan Aston Villa, kemudian bertemu dengan Spurs. Dari segi fixtures yang aku tengok sekarang ni, sebenarnya cantik sebenarnya untuk Leicester sebenarnya. Game week ke-9 dia akan bertemu dengan NFO. Okey, bermain dekat home. Game week 10 akan bertemu dengan Bournemouth, away, Crystal Palace, Leeds, Wolves. 5 game yang aku rasa kalau ikutkan, kalau tim-tim yang tengah up atau tengah perform sekarang, aku rasa senang-senang je makan tim-tim ni. Okey, persoalannya sekarang pada aku adalah sejauh mana Leicester City akan cuba mencari kemenangan dekat sini. Jadi guys, itu saja untuk malam ni. Jadi kita jumpa dalam next video. Kita jumpa dalam deadline akan datang. Tak silap aku kalau tak ada apa hal, 10 hari bulan hari Sabtu, okey, dalam pukul macam biasa, dalam pukul 6, 16, 18 lebih kurang pukul 6 lah. Okey, deadline dia. Jadi aku rasa kalau tak ada apa hal, aku akan on dalam pukul 5 macam biasa. Guys, itu saja untuk malam ni. Jadi kita jumpa dalam live akan datang. Kita jumpa dalam video akan datang. Okey, jadi terima kasih pada korang dah subscribe channel aku. Terima kasih juga dah komen. Terima kasih juga memberi pendapat pada aku. Okey, insyaAllah aku akan berbetulkan apa yang ada masalah. Malam ni kalau kau tanya aku, terus terang agak slow sikit. Okey, hidung aku tak berapa okey. Tekak tak berapa okey. Aku tak tahu pasal apa, balik daripada kerja tadi. Okey, jadi kita jumpa next time. Mungkin susah pula aku dah sebut malam ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Bye.